6.42 pagi. Bunyi mesin basuh masih berputar perlahan di ruang belakang rumah yang hampir tidak lagi mempunyai suara. Tidak ada muzik, tidak ada ketawa kanak-kanak, hanya bunyi kain berlaga sesama sendiri seperti sesuatu yang sudah lama cuba bertahan daripada hancur. Dan di sudut dapur, seorang wanita, dikatakan masih duduk sejak subuh tadi, memegang cawan teh yang wapnya sudah lama hilang, rambutnya tidak lagi disisir seperti zaman kamera, sentiasa menunggunya di depan studio. Matanya memandang, kosong ke arah tingkap yang tidak pernah benar-benar dibuka. Dan ramai orang mungkin tidak akan percaya wanita itu pernah menjadi Amy Mastura. Wanita yang suatu ketika dahulu membuat seluruh Malaysia tersenyum tanpa perlu mencuba terlalu keras. Saya masih ingat bagaimana orang pernah menyangka hidup saya sempurna. Menurut beberapa sumber lama hiburan, saya sering dilihat sebagai simbol wanita ceria yang sentiasa stabil, sentiasa lembut, sentiasa tahu bagaimana mahu menyembunyikan rasa letih di belakang senyuman televisyen, tetapi tidak ramai yang tahu. Ada hari-hari tertentu di mana saya duduk terlalu lama di dalam kereta selepas pulang bekerja. Enjin sudah dimatikan, namun saya tidak terus keluar. Hanya kerana saya tidak bersedia mendengar sunyi di dalam rumah. Dan perkara itu dikatakan semakin kerap berlaku apabila usia mula memasuki angka 50. Apabila orang ramai masih mahu melihat versi lama diri saya. Tetapi, tubuh dan hati saya sudah tidak bergerak pada kelajuan yang sama lagi. Si banyak yang berubah perlahan-lahan. Bukan secara dramatik seperti filem, tetapi senyap, sangat senyap. Menurut beberapa kenalan industri hiburan, saya mula kurang muncul di acara besar, bukan kerana sengaja mahu menghilang, tetapi kerana saya dikatakan semakin penat dengan dunia yang sentiasa meminta seseorang kelihatan bahagia, walaupun sebenarnya sedang runtuh perlahan-lahan. Kadang-kadang saya membuka almari lama, masih ada baju-baju pentas yang pernah dipakai ketika lampu sorakan terlalu terang sampai saya sendiri lupa bagaimana rasanya menjadi manusia biasa. Kainnya masih cantik, masih berbau minyak wangi lama, tetapi tubuh yang melihatnya sekarang sudah tidak mempunyai semangat yang sama. Ramai peminat lama menulis di ruangan komen, "Kami rindu Amy yang dulu." Dan ayat itu kedengaran sederhana, tetapi tidak ramai sedar. Kadang-kadang orang yang paling sedih ialah orang yang tidak lagi mampu menjadi versi lama dirinya sendiri. Saya pernah berdiri di depan cermin terlalu lama, hanya untuk mencari wajah gadis yang pernah ketawa, tanpa perlu berfikir terlalu banyak. Tetapi, yang tinggal hanyalah seseorang yang menurut sesetengah pemerhati, semakin belajar hidup dengan keletihan yang tidak boleh dijelaskan. Bukan keletihan fizikal semata-mata, tetapi letih kerana terus berpura-pura kuat setiap kali kamera mula merakam. Ada malam tertentu, rumah begitu sunyi sampai bunyi sudu jatuh di dapur terasa terlalu kuat, dan ketika itu saya mula faham kenapa ramai orang terkenal perlahan-lahan menjauhkan diri daripada dunia luar, bukan kerana membenci manusia, tetapi kerana terlalu lama menjadi sesuatu untuk semua orang, sampai akhirnya kehilangan diri sendiri. Menurut beberapa sumber hiburan tempatan, ramai artis generasi lama sebenarnya hidup dalam tekanan yang tidak pernah benar-benar dibincangkan. Mereka dipuji ketika muda, tetapi dilupakan perlahan-lahan apabila usia meningkat. Dan mungkin itu juga yang saya rasa sekarang, apabila nama sendiri masih dikenali, tetapi hidup di belakang nama itu sudah sangat berbeza. Saya pernah berjalan di sebuah pasar raya pada waktu malam, memakai pakaian biasa, tanpa solekan, tanpa pengawal, dan seorang wanita tua memandang saya beberapa saat sebelum berkata perlahan, "Awak nampak penat,
hanya 3 perkataan, tetapi entah kenapa saya hampir menangis di situ juga, sebab untuk pertama kali selepas sekian lama, ada seseorang yang tidak bercakap tentang popularity, tidak bercakap tentang lagu lama, tidak meminta. Gambar hanya nampak keletihan yang selama ini saya cuba sembunyikan, dan sejak hari itu saya mula sedar, mungkin apa yang paling menyakitkan bukanlah ketika dunia berhenti memandang kita, tetapi ketika kita sendiri sudah tidak pasti bagaimana mahu memandang hidup yang masih perlu diteruskan setiap pagi. Sementara bunyi mesin basuh terus berputar di belakang rumah. Jiran sebelah keluar menyiram pokok, kereta lalu seperti biasa di jalan kecil depan pagar. Dan saya masih duduk di meja dapur itu, melihat teh yang semakin sejuk. Seolah-olah ada sesuatu dalam hidup ini yang sudah lama berhenti bergerak, tetapi tidak pernah benar-benar runtuh sepenuhnya. Saya masih ingat satu waktu dahulu. Suara Amy Mastura seperti tidak pernah benar-benar hilang dari udara Malaysia. Masuk ke dalam teksi pagi-pagi, ketika orang pergi kerja, bermain perlahan di radio kedai makan yang penuh dengan bunyi sudu berlaga. Keluar dari televisyen kecil di ruang tamu rumah-rumah lama, dan entah bagaimana, setiap kali lagu itu berbunyi, suasana terasa sedikit lebih ringan. Ramai orang membesar bersama wajah saya tanpa benar-benar sedar, sebab saya sentiasa tersenyum, sentiasa nampak seperti seseorang yang tidak pernah membawa masalah pulang ke rumah. Menurut beberapa peminat lama, ada sesuatu tentang senyuman saya yang membuat orang percaya semuanya akan baik-baik saja. Dan mungkin sebab itu juga, ramai yang menganggap hidup saya sempurna. Saya pernah melihat sendiri bagaimana seorang pemandu teksi menyanyi perlahan mengikuti lagu saya sambil mengetuk stereng dengan jari. Tanpa tahu, wanita yang menyanyi itu pada ketika tertentu sebenarnya sedang cuba bertahan dengan hidupnya sendiri, tetapi dunia hiburan jarang memberi ruang untuk seseorang kelihatan letih. Lebih-lebih lagi apabila orang sudah terlalu biasa melihat kita ketawa, saya rasa itulah perangkap paling sunyi tentang dikenali terlalu lama. Orang jatuh cinta dengan versi ceria diri kita, lalu mereka mula percaya kita tidak pernah menangis, tidak pernah kecewa, tidak pernah duduk sendirian dalam gelap tanpa tahu apa yang sedang berlaku dalam hati sendiri. Ramai pernah berkata, saya nampak tidak pernah tua. Seolah-olah masa berhenti sedikit setiap kali kamera menangkap wajah saya, tetapi mereka tidak nampak bagaimana selepas solekan dibersihkan. Selepas lampu studio dipadam, saya kembali menjadi seorang wanita biasa yang juga takut dengan perubahan hidup, takut dengan kesunyian yang datang perlahan-lahan apabila anak-anak membesar, apabila panggilan kerja semakin berkurang, apabila dunia mula bergerak lebih laju daripada kemampuan hati untuk mengejarnya. Menurut beberapa sumber hiburan tempatan, ramai artis generasi 90-an sebenarnya hidup di antara dua dunia, dunia lama yang masih dirindui orang, dan dunia baru yang tidak lagi mengenali mereka dengan cara yang sama. Dan kadang-kadang saya sendiri tidak tahu saya berada di mana. Ada hari-hari tertentu apabila saya membuka video lama di internet, melihat diri sendiri ketawa dalam rancangan TV, bercakap tanpa beban. Dan saya hampir tidak mengenali wanita itu, bukan kerana wajahnya berubah, tetapi kerana matanya masih penuh tenaga yang sekarang sudah semakin sukar dicari. Orang ramai pernah fikir saya memiliki segalanya, keluarga, kerjaya, kasih sayang peminat, dan mungkin dari luar, semuanya memang kelihatan begitu. Tetapi kehidupan sebenar tidak selalu pecah dengan bunyi yang kuat. Kadang-kadang ia retak perlahan-lahan, terlalu perlahan, sampai tiada siapa sedar. Saya pernah berjalan melalui sebuah restoran dan terdengar lagu lama saya dimainkan dari radio dapur. Pekerja-pekerja di situ masih menyanyi sambil ketawa.
dan saya hanya berdiri beberapa saat di luar pintu. Mendengar suara muda saya sendiri memenuhi ruang yang tidak lagi terasa seperti milik saya. Aneh rasanya apabila dunia masih menyimpan versi lama diri kita, sedangkan kita sendiri sudah terlalu jauh berubah di dalam diam, dan mungkin itulah sebabnya ramai tidak pernah nampak apa yang sebenarnya berlaku. Kerana selama bertahun-tahun, saya terlalu pandai tersenyum pada waktu yang tepat, terlalu biasa berkata, saya okey, walaupun hati sudah lama penat. Dan mungkin juga, menurut sesetengah pemerhati, imej ceria yang melekat terlalu kuat pada diri saya telah membuat orang percaya bahawa saya tidak mungkin runtuh seperti manusia lain. Sedangkan ada malam-malam tertentu, saya sendiri duduk memandang siling rumah tanpa bercakap apa-apa, hanya mendengar bunyi kipas berpusing perlahan, dan tertanya-tanya sejak bila hidup menjadi begitu sunyi. Dan mungkin, memang benar. Kadang-kadang orang yang paling pandai membuat dunia ketawa ialah orang yang paling lama menyembunyikan kosong di dalam dirinya. Dan ada kemungkinan, imej terlalu bahagia itu juga membuat tidak ada siapa benar-benar menyedari bahawa beberapa ruang kosong sebenarnya sudah muncul sejak sangat lama dahulu. Saya tidak pernah benar-benar melihat saat Amy Mastura menghilang, sebab semuanya berlaku terlalu perlahan, terlalu lembut, sampai ramai orang mungkin tidak sedar ia sedang terjadi. Tidak ada tajuk berita besar, tidak ada pengumuman dramatik, tidak ada air mata di depan kamera, hanya beberapa perkara kecil yang pada awalnya kelihatan biasa, tetapi bila dikenang semula, semuanya seperti serpihan halus kepada sesuatu yang sudah lama retak. Saya mula perasan namanya semakin jarang muncul di pentas. Besar, bukan hilang sepenuhnya, cuma semakin berada di tepi. Program-program hiburan baru mula dipenuhi wajah muda, sementara dia hanya muncul sekejap, kemudian hilang semula untuk tempoh yang lebih lama. Menurut beberapa pemerhati industri, keadaan seperti itu sering berlaku kepada artis yang terlalu lama hidup di bawah cahaya perhatian. Orang tidak terus melupakan mereka. Mereka cuma perlahan-lahan berhenti memanggil, dan mungkin perkara paling menyakitkan tentang kehilangan seperti itu ialah ia tidak berbunyi kuat. Tidak ada siapa benar-benar sedar bila semuanya mula berubah. Saya masih ingat satu rakaman rancangan TV lama. Amy ketawa seperti biasa ketika hos membuat jenaka, penonton juga ketawa, semuanya nampak normal. Tetapi di hujung segmen itu, dia meletakkan mikrofon sedikit lebih perlahan daripada biasa. Tangannya seperti teragak-agak sebelum melepaskannya, dan entah kenapa, saya tidak dapat melupakan gerakan kecil itu, seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang sudah terlalu penat untuk berpura-pura bersemangat sepanjang masa. Ada juga satu wawancara lain apabila hos bertanya tentang kehidupan sekarang. Bukan soalan berat pun, cuma pertanyaan biasa yang selalu ditanya kepada artis lama. Tetapi untuk beberapa saat, Amy dikatakan memandang ke arah lain sebelum menjawab. Senyumannya masih ada, suaranya masih lembut. Tetapi matanya seperti mencari sesuatu yang tidak berada di dalam studio itu. Dan jawapannya sangat ringkas. Terlalu ringkas untuk seseorang yang dahulunya begitu mudah menghidupkan suasana. Ketika itulah saya mula faham. Kadang-kadang kesedihan paling dalam tidak muncul melalui tangisan. Ia muncul melalui perkara-perkara kecil yang berubah tanpa disedari. Senyuman yang tamat terlalu cepat. Ketawa yang tidak lagi sampai ke mata. Tubuh yang masih berada di depan kamera. Tetapi hati sudah berdiri jauh dari situ. Ramai peminat lama masih meninggalkan komen seperti, "Kami tunggu comeback Amy," atau "Rindu tengok Amy di TV." Dan mungkin mereka benar-benar ikhlas. Tetapi dunia hiburan bergerak terlalu cepat
untuk menunggu sesiapa. Satu demi satu wajah baru datang. Satu demi satu program lama berhenti. Dan orang yang pernah menjadi sebahagian daripada memori negara perlahan-lahan mula hidup hanya sebagai nostalgia. Menurut beberapa sumber hiburan tempatan, ada artis yang memilih menjauh kerana mahu hidup tenang. Tetapi ada juga yang dikatakan menjauh kerana tidak lagi tahu bagaimana mahu berada di tengah perhatian tanpa kehilangan diri sendiri. Dan saya tidak tahu Amy berada dalam kategori yang mana, mungkin sedikit kedua-duanya, kerana semakin lama saya melihat rakaman-rakaman lamanya, semakin jelas ada keletihan yang cuba disembunyikan di sebalik imej ceria itu. Bukan keletihan yang boleh dijelaskan dengan satu sebab mudah. Lebih kepada rasa kosong yang datang selepas bertahun-tahun menjadi seseorang untuk semua orang. Saya mula sedar, ada manusia yang tidak meninggalkan cahaya lampu secara tiba-tiba. Mereka hanya perlahan-lahan berdiri lebih jauh daripadanya, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kamera masih menyala, muzik masih dimainkan, orang ramai masih ketawa, tetapi mereka sendiri sudah tidak benar-benar berada di situ lagi. Dan yang paling menakutkan, hampir tiada siapa perasan saat semua itu sedang berlaku. Ada satu zaman, nama Amy Mastura bergerak begitu laju dalam hidup orang ramai, sampai seolah-olah mustahil untuk membayangkan dia boleh merasa sunyi. Jadual persembahan penuh dari minggu ke minggu. Sesi rakaman, temu bual radio, muka depan majalah, studio televisyen yang lampunya terlalu terang sampai malam dan siang terasa bercampur menjadi satu. Menurut beberapa wartawan hiburan pada waktu itu, Amy ialah jenis artis yang sentiasa nampak mudah disenangi, tidak pernah mencipta kekecohan, tidak pernah muncul dengan wajah marah. Dan mungkin sebab itulah orang semakin percaya hidupnya sempurna. Saya masih boleh bayangkan suasana di belakang pentas ketika itu. Orang berlari membawa alat solek. Bunyi pengurus menjerit nama kru. Muzik pembukaan rancangan dimainkan terlalu kuat. Dan di tengah semua kekacauan itu, Amy masih mampu tersenyum kepada semua orang seperti dia, benar-benar tidak pernah letih. Tetapi dunia hanya nampak bahagian yang bercahaya, tidak ramai yang melihat apa yang berlaku selepas kamera berhenti merakam. Ada malam-malam tertentu, persembahan tamat hampir tengah malam, penonton pulang dengan gembira, lampu pentas dipadam satu demi satu, dan Amy dikatakan berjalan perlahan ke van atau keretanya tanpa bercakap terlalu banyak. Menurut seseorang yang pernah bekerja bersama dalam beberapa acara lama, ada waktu di mana dia membuka kasut tumit tinggi sambil duduk diam beberapa menit. Hanya memandang lantai, seperti tubuhnya terlalu penat untuk terus menjadi versi ceria yang orang kenal sepanjang hari itu. Hotel-hotel menjadi rumah sementara yang semakin lama semakin terasa kosong. Bilik cantik, katil besar, langsir tebal. Tetapi sunyi yang berada di dalamnya kadang-kadang lebih berat daripada bunyi ribuan penonton di luar dewan. Saya pernah dengar satu cerita daripada kru lama industri. Mereka berkata ada malam selepas sesi fotografi tamat, Amy duduk sendirian di meja solek, perlahan-lahan menanggalkan bulu mata palsu sambil memandang cermin tanpa bercakap apa-apa. Seolah-olah wajah di depan cermin itu memerlukan masa untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Dan mungkin perkara seperti itu kedengaran kecil. Tetapi bila seseorang menghabiskan terlalu banyak masa menjadi imej untuk orang lain, ada kemungkinan dia perlahan-lahan lupa bagaimana rasanya hidup tanpa perlu memainkan apa-apa watak. Waktu itu media sentiasa mahu tahu tentang kehidupannya, tentang keluarga, tentang kebahagiaan, tentang bagaimana dia sentiasa nampak muda dan tenang. Dan Amy hampir tidak pernah menolak kamera. Dia terus tersenyum.
terus menjawab dengan lembut, terus memberi dunia apa yang mereka mahu lihat. Tetapi di antara perjalanan malam dari satu lokasi ke lokasi lain, ada kesunyian yang tidak masuk televisyen, jalan raya kosong selepas hujan, lampu bandar memantul di tingkap kereta, pemandu hanya diam mendengar radio perlahan, dan di tempat duduk belakang, seorang wanita yang sepanjang hari dipanggil dengan namanya oleh begitu ramai orang, akhirnya duduk sendirian tanpa perlu bercakap kepada sesiapa. Ada satu detail kecil yang sampai sekarang saya tidak boleh lupa. Menurut kata seseorang yang pernah bekerja rapat dengannya, ada malam-malam tertentu di mana Amy dikatakan duduk terlalu lama di dalam kereta selepas sampai ke rumah. Enjin sudah dimatikan, pagar sudah tertutup. Tetapi dia masih belum keluar, hanya duduk memandang depan dalam diam, seperti dia memerlukan beberapa minit untuk mengingati semula siapa dirinya. Selepas, seharian menjadi seseorang yang diperlukan oleh semua orang lain, dan mungkin itulah perkara paling aneh tentang kemasyhuran. Dari luar ia nampak seperti cahaya yang mampu menutup segala-galanya. Tetapi di dalam diam, ada ruang-ruang kosong yang mula membesar tanpa sesiapa sedar. Sementara, dunia terus percaya seseorang itu sedang hidup paling bahagia, hanya kerana mereka masih mampu tersenyum tepat pada waktunya. Dan mungkin, bahagian yang paling perlahan membunuh seseorang bukanlah kegagalan besar, bukan tajuk berita buruk, bukan cemuhan orang ramai, tetapi saat dunia mula bergerak tanpa menyedari kita sudah tertinggal jauh di belakang. Saya rasa itulah yang perlahan-lahan berlaku kepada Amy Mastura. Bukan secara kejam, tetapi senyap. Terlalu senyap. Media sosial berubah begitu cepat. Wajah-wajah baru muncul setiap minggu. Tren berganti sebelum sempat difahami. Dan artis-artis yang pernah memenuhi. Radio suatu ketika dahulu, perlahan-lahan hanya tinggal sebagai nama yang dikenang oleh generasi lama. Ada satu waktu saya duduk di sebuah kafe, dan terdengar beberapa anak muda bercakap tentang penyanyi terkenal Malaysia. Mereka menyebut banyak nama baru, ketawa, menunjukkan video di telefon masing-masing, dan ketika seseorang menyebut nama Amy, seorang daripada mereka hanya bertanya perlahan, "Siapa tu?" Soalan itu pendek, tidak berniat jahat pun, tetapi entah kenapa, ia terasa lebih menyakitkan daripada segala kritikan yang pernah muncul di surat khabar dulu. Sebab mungkin inilah bentuk kehilangan yang paling sunyi apabila dunia tidak lagi membenci kita, dunia cuma mula lupa. Menurut beberapa pemerhati hiburan tempatan, ramai artis generasi lama sebenarnya tidak takut tua. Mereka cuma takut menjadi kenangan yang tidak lagi dibuka oleh sesiapa. Dan saya mula faham ketakutan itu kerana ada hari-hari tertentu. Telefon langsung tidak berbunyi. Tiada jemputan acara. Tiada panggilan produksi. Tiada wartawan bertanya khabar. Malah kadang-kadang tiada siapa benar-benar bertanya bagaimana keadaan hati kita. Saya pernah fikir kehilangan paling besar ialah ketika orang mengkritik kita di depan umum. Tetapi rupa-rupanya, sesuatu yang jauh lebih menakutkan ialah apabila nama kita tidak lagi cukup penting untuk disebut. Sekurang-kurangnya kritikan masih bermaksud seseorang sedang memandang. Tetapi diam. Diam yang terlalu lama membuat seseorang mula tertanya-tanya sama. Ada dirinya masih wujud dalam ingatan sesiapa atau tidak? Ada malam-malam tertentu? Menurut kata seseorang yang pernah rapat dalam dunia produksi, Amy dikatakan masih membuka semula rakaman lama di televisyen atau internet, bukan kerana mahu menghidupkan nostalgia, tetapi seperti seseorang yang cuba memastikan dirinya benar-benar pernah berada di sana. Pernah ketawa di atas pentas itu, pernah disambut sekuat itu. Kerana apabila hidup menjadi terlalu sunyi, manusia kadang-kadang mula takut semua.
kenangan indah itu hanyalah mimpi yang semakin kabur. Saya rasa ramai orang tidak faham betapa peliknya perasaan menjadi terkenal terlalu lama. Kita membesar di depan mata masyarakat. Mereka menyimpan suara kita, wajah kita, ketawa kita. Tetapi masa terus berjalan. Dan suatu hari nanti, kita sedar generasi baru sedang membina dunia mereka sendiri tanpa memerlukan apa-apa daripada kita lagi. Bukan salah sesiapa, cuma begitulah dunia bergerak. Cepat dan jarang menoleh ke belakang. Saya masih teringat satu wawancara lama di mana Amy tersenyum ketika hos berkata ramai orang masih merinduinya. Dia ketawa kecil, tetapi selepas itu ada beberapa saat sunyi yang agak panjang. Terlalu panjang untuk siaran televisyen dan matanya kelihatan seperti seseorang yang sedang cuba menerima sesuatu secara perlahan. Mungkin menerima bahawa kasih sayang orang ramai tidak pernah benar-benar hilang. Cuma ia berubah bentuk, menjadi memori, menjadi lagu lama di radio, menjadi gambar lama yang muncul. Sekali-sekala di internet, tetapi bukan lagi kehidupan yang sedang berlangsung sekarang. Dan mungkin disitulah rasa sakit paling besar mula muncul apabila seseorang masih hidup, masih bernafas, masih berjalan seperti biasa, tetapi orang ramai hanya menyebut namanya dalam bentuk masa lalu. Dulu dia terkenal. Dulu dia selalu muncul di TV. Dulu lagu dia ada di mana-mana. Seolah-olah seluruh kewujudannya perlahan-lahan dipindahkan ke tempat bernama kenangan, sementara dunia sebenar terus bergerak tanpa menunggu sama ada dia sempat mengikutinya atau tidak. Perkara yang paling membuat saya terus memikirkan tentang Amy Mastura ialah setiap orang seolah-olah menyimpan versi Amy yang berbeza di dalam kepala mereka dan semua versi itu terasa benar. Tetapi pada masa yang sama, seperti tidak pernah cukup lengkap untuk benar-benar memahami siapa dia sebenarnya. Peminat lama masih mengingati seorang wanita yang sentiasa tersenyum di kaca televisyen. Mereka ingat suara lembutnya di radio ketika perjalanan pulang kerja. Mereka ingat wajah yang kelihatan, tenang, walaupun dunia hiburan sentiasa sibuk dan bising. Bagi mereka, Amy ialah sebahagian daripada masa muda, sebahagian daripada zaman ketika hidup terasa lebih perlahan dan lagu-lagu masih mempunyai ruang untuk tinggal lama dalam hati manusia. Ada peminat yang menurut beberapa komen di media sosial mengaku masih menyimpan kaset atau majalah lama yang mempunyai wajahnya. Seolah-olah mereka takut kenangan itu akan hilang jika tidak disimpan baik-baik. Tetapi, di belakang semua nostalgia itu, ada rakan industri yang melihat sisi lain. Seorang kru lama pernah berkata Amy ialah jenis orang yang sangat jarang mengeluh. Walaupun keletihan jelas kelihatan pada wajahnya selepas penggambaran panjang, dia masih akan bertanya sama ada semua orang sudah makan atau belum, masih tersenyum kecil, walaupun matanya sudah nampak terlalu letih untuk terus berjaga. Menurut seseorang yang pernah bekerja dalam beberapa acara bersamanya, ada hari di mana Amy menjadi terlalu pendiam di belakang pentas. Bukan sombong, bukan marah, cuma seperti seseorang yang sedang cuba mengumpulkan tenaga untuk terus kelihatan kuat di depan ramai orang. Dan kadang-kadang, perubahan kecil seperti itu lebih menakutkan daripada tangisan, kerana ia berlaku perlahan-lahan, sampai tiada siapa tahu bila sebenarnya semuanya mula berubah. Jiran-jiran pula dikatakan mengenali Amy sebagai wanita yang sangat biasa, tidak banyak bercakap, keluar rumah dengan pakaian sederhana, membeli barang dapur sendiri, tersenyum sopan, sebelum cepat-cepat masuk semula ke dalam rumah. Ada seorang yang pernah tinggal, berhampiran, dikatakan pernah berkata, dia nampak macam orang yang sentiasa cuba tidak menyusahkan sesiapa. Ayat itu kedengaran kecil, tetapi semakin saya fikir, semakin sedih bunyinya,
Sebab ada manusia yang terlalu lama membiasakan diri menyimpan beban sendiri sampai orang lain tidak lagi tahu bila mereka sedang tenggelam. Dan kemudian datang pula generasi muda. Sebahagian daripada mereka hanya mengenali Amy melalui potongan video lama di internet atau melalui ibu bapa mereka yang berkata, "Dulu dia terkenal." Ada yang melihatnya sebagai artis nostalgia, ada yang langsung tidak tahu siapa dia. Dan mungkin itu juga satu bentuk kesunyian yang sukar dijelaskan. Apabila seseorang yang pernah memenuhi begitu banyak ruang dalam hidup masyarakat, perlahan-lahan hanya tinggal sebagai nama yang muncul sekejap sebelum skrin terus bergerak ke video lain. Media pula sentiasa mempunyai versi mereka sendiri. Ada artikel yang menggambarkannya sebagai wanita tabah. Ada yang masih menulis tentang senyumannya. Ada juga yang menurut beberapa pemerhati hiburan cuba mencari cerita sedih di sebalik kehilangan perlahan itu. Tetapi anehnya, semakin banyak orang bercakap tentang Amy, semakin terasa seperti tiada siapa benar-benar mengenalinya sepenuhnya. Sebab setiap orang hanya melihat bahagian tertentu. Penonton nampak senyuman, wartawan nampak tajuk berita, rakan kerja nampak keletihan, jiran nampak kesunyian. Dan mungkin Amy sendiri sudah terlalu lama memainkan terlalu banyak versi dirinya untuk orang lain, sampai akhirnya tidak ada sesiapa yang benar-benar tahu mana satu dirinya yang sebenar. Atau mungkin dia sendiri juga sudah mula lupa versi mana yang masih tinggal sekarang. Kadang-kadang, perkara yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan besar, tetapi benda-benda kecil yang tertinggal diam di sekeliling hidup seseorang, seperti sisa kepada masa yang tidak akan kembali lagi. Saya bayangkan di suatu sudut rumah Amy Mastura, mungkin masih ada satu gaun persembahan lama tergantung di dalam almari. Kainnya masih berkilat sedikit bila terkena cahaya. Manik-manik kecilnya masih belum tercabut sepenuhnya. Tetapi ia sudah terlalu lama tidak dipakai. Terlalu lama tidak disentuh, dan setiap kali pintu almari dibuka, gaun itu hanya bergoyang perlahan, seolah-olah masih menunggu malam yang tidak lagi datang. Menurut sesetengah orang yang pernah hidup lama dalam dunia hiburan, ada barang-barang tertentu yang akhirnya menjadi lebih setia daripada manusia, kerana ia terus berada di situ walaupun tepukan sudah berhenti bertahun-tahun dahulu. Ada juga saat-saat kecil yang lebih sunyi daripada itu, seperti ketika sebuah lagu lama Amy dimainkan perlahan di pasar raya. Suara itu masih sama, masih lembut, masih membawa rasa nostalgia yang aneh. Tetapi orang di sekeliling hanya terus menolak troli, membeli barang tanpa menyadari siapa yang sedang menyanyi. Seorang kanak-kanak menangis, meminta coklat. Pekerja menyusun kotak minuman. Lagu itu berlalu begitu saja di udara, dan tidak ada siapa berhenti, walau sesaat untuk berkata, "Aku kenal suara ini." Entah kenapa, saya rasa itulah bentuk kehilangan yang paling perlahan. Apabila sesuatu yang pernah begitu besar dalam hidup ramai orang, akhirnya hanya menjadi bunyi latar yang tidak lagi dikenali. Saya pernah terlihat satu poster lama di belakang sebuah kedai makan kecil. Warnanya sudah pudar terkena panas dan hujan, sudutnya koyak sedikit. Wajah Amy di poster itu masih tersenyum seperti zaman kegemilangannya dahulu, tetapi hampir tidak ada pelanggan yang memandang ke arah dinding itu lagi. Mereka sibuk melihat telefon, sibuk bercakap tentang perkara baru, dan poster itu terus tergantung sendirian, seperti memori yang tertinggal di tempat yang dunia sudah berhenti melihat. Menurut beberapa pemerhati hiburan, masa tidak selalu memadam seseorang dengan cepat. Kadang-kadang ia cuma menutup mereka perlahan-lahan dengan debu yang tidak disedari sesiapa. Mungkin sebab itu juga ada trofi lama
yang masih tersusun di rak. Permukaannya mula kusam, ada habuk halus di bahagian bawah, dan bila disentuh, jari meninggalkan garis bersih kecil. Di atas debu itu, trofi yang suatu ketika dahulu dipegang. Sambil kamera berkelip tanpa henti, kini hanya diam dalam rumah yang semakin sunyi. Seolah-olah kemenangan juga mempunyai tarikh luput yang tidak pernah diberitahu kepada sesiapa. Dan perkara yang paling membuat dada saya terasa berat ialah dunia sekarang bergerak terlalu cepat untuk menyimpan sesuatu terlalu lama. Satu malam, saya terlihat video lama. Amy muncul sekejap di TikTok. Mungkin potongan rancangan TV bertahun-tahun dahulu. Dia sedang ketawa. Penonton bersorak, muzik dimainkan kuat. Tetapi video itu hanya muncul beberapa saat sebelum seseorang meleret skrin ke atas. Terus hilang, digantikan wajah lain, suara lain, cerita lain. Semuanya berlaku terlalu cepat, sampai saya tertanya-tanya, berapa ramai orang yang sempat sedar wanita dalam video itu pernah menjadi sebahagian besar daripada hidup sebuah generasi. Atau mungkin tiada siapa pun benar-benar peduli lagi. Dan mungkin itulah hakikat yang paling sukar diterima tentang masa. Ia tidak merampas seseorang sekaligus. Ia cuma perlahan-lahan mengurangkan jejak mereka, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya seseorang yang pernah begitu terkenal, begitu dicintai, begitu hidup dalam ingatan ramai orang, mula terasa seperti sedang ditelan perlahan-lahan oleh dunia yang terus bergerak tanpa sempat menoleh ke belakang. Dan mungkin saat yang paling membuat hati saya benar-benar terasa berat ialah ketika Amy Mastura muncul semula dalam satu acara kecil beberapa waktu lalu. Bukan konsert besar, bukan rancangan utama televisyen, cuma sebuah sesi santai yang menurut beberapa penonton lama dibuat untuk mengimbau kembali artis-artis generasi terdahulu. Lampunya sederhana, penontonnya tidak ramai, muzik dimainkan perlahan di belakang, dan ketika Amy melangkah masuk, orang masih bertepuk tangan, masih tersenyum, masih memanggil namanya dengan penuh nostalgia. Dan untuk beberapa saat, semuanya kelihatan seperti dulu semula. Dia masih memakai senyuman yang sama, masih bercakap dengan nada lembut yang dikenali ramai. Tetapi, entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeza, sesuatu yang sangat kecil sampai sukar dijelaskan. Matanya kelihatan sedikit lambat, menangkap suasana di sekeliling. Apabila hos membuat jenaka, Amy masih ketawa. Tetapi reaksinya datang beberapa saat kemudian, seolah-olah fikirannya perlu berjalan lebih jauh untuk sampai ke tempat orang lain sudah berada. Senyumannya masih cantik, tetapi tidak lagi bertahan lama. Bibirnya kembali diam terlalu cepat selepas ketawa. Dan ada momen-momen kecil di mana dia seperti hilang sekejap di tengah perbualan. Menurut sesetengah penonton yang hadir malam itu, Amy beberapa kali menukar topik apabila ditanya tentang kehidupan pribadi sekarang, bukan mengelak secara kasar, cuma menjawab pendek, kemudian cepat-cepat bercakap tentang perkara lain, tentang lagu lama, tentang kenangan lucu di set penggambaran, tentang makanan kegemarannya, apa saja, asalkan bukan tentang dirinya yang sekarang. Dan ketika itu, saya mula sedar. Kadang-kadang manusia yang paling sukar dilihat sedang terluka ialah manusia yang masih terlalu pandai tersenyum di depan orang ramai. Ada satu detik kecil yang terus tinggal dalam kepala saya. Hos rancangan berkata sesuatu seperti, "Ramai orang rindu Amy yang dulu." Dan seluruh studio ketawa kecil dengan nada nostalgia. Amy juga tersenyum, mengangguk perlahan. Tetapi sebelum kamera sempat beralih, wajahnya berubah sekejap, sangat sekejap. Seperti seseorang yang terlalu letih untuk terus memegang ekspresi yang sama terlalu lama.
Matanya kosong beberapa saat sebelum dia kembali tersenyum semula. Dan mungkin orang lain tidak perasan, mungkin penonton di rumah terus melihat acara itu seperti hiburan biasa, tetapi bagi saya, itulah detik paling menyedihkan dalam seluruh malam itu. Sebab, untuk pertama kali, saya benar-benar nampak betapa kuatnya seseorang boleh berpura-pura bahawa dirinya masih okey, walaupun ada sesuatu di dalam dirinya yang sudah terlalu lama penat. Menurut beberapa pemerhati hiburan tempatan, ramai artis lama sebenarnya belajar menyembunyikan rasa sedih dengan sangat baik kerana mereka tidak mahu membuat orang lain rasa bersalah. Mereka tetap datang ke acara, tetap melayan peminat, tetap bercakap lembut walaupun hidup perlahan-lahan terasa semakin sunyi. Dan mungkin itulah yang berlaku pada Amy. Dia tidak menangis di depan kamera, tidak rebah, tidak meminta simpati sesiapa. Tetapi setiap kali dia cuba tersenyum seperti dahulu, ada rasa sayu yang tidak dapat disembunyikan sepenuhnya lagi. Saya pernah fikir hanya air mata yang mampu membuat seseorang kelihatan hancur. Tetapi malam itu mengubah fikiran saya. Kerana buat pertama kali dalam hidup, saya sedar ada manusia yang tidak perlu menangis untuk membuat hati orang lain remuk. Mereka cuma perlu terus berdiri di depan kita, terus bercakap seperti biasa, terus memaksa diri kelihatan kuat, sementara seluruh tubuh mereka perlahan-lahan memberi isyarat bahawa ada sesuatu yang sudah lama tidak baik-baik saja. Malam itu berakhir seperti malam-malam lain. Tidak ada perkara besar berlaku. Penonton pulang perlahan-lahan sambil masih berbual tentang acara tadi. Kru mula membuka kabel di bawah pentas. Bunyi kerusi dilipat kedengaran jauh di belakang dewan. Dan Amy Mastura berjalan keluar tanpa banyak bercakap. Masih tersenyum kecil kepada beberapa orang yang sempat meminta gambar, masih mengangguk sopan seperti selalu. Tetapi langkahnya kelihatan sedikit lebih perlahan, seolah-olah tubuhnya sedang cuba mengejar sesuatu yang sudah terlalu jauh di depan. Menurut seseorang yang berada di situ malam itu, Amy masuk ke dalam kereta dan tidak terus meminta pemandu bergerak. Dia hanya duduk diam di tempat duduk belakang, membuka klip kecil di rambutnya perlahan-lahan, kemudian menanggalkan mikrofon yang sejak tadi melekat di bajunya. Bunyi pelekat mikrofon itu tertanggal kedengaran kecil, tetapi anehnya, dalam suasana sunyi itu, ia terasa sangat jelas, sangat kosong. Di luar tingkap kereta, orang ramai masih berjalan melintas. Ada yang ketawa, ada yang sibuk melihat telefon, ada pasangan muda bercakap sambil tergesa-gesa menuju parkir. Semuanya terus bergerak seperti biasa. Dunia tetap bergerak dengan kelajuan yang sama. Lampu jalan masih bertukar warna, kereta masih memenuhi simpang, pintu kedai masih dibuka dan ditutup tanpa henti. Cuma di dalam kereta itu, ada seseorang yang menurut beberapa pemerhati, kelihatan semakin letih untuk bergerak secepat dunia di sekelilingnya. Amy hanya memandang keluar tingkap. Lama, terlalu lama untuk seseorang yang baru selesai menghadiri acara yang sepatutnya menggembirakan. Wajahnya tidak menangis, tidak hancur, cuma kosong dengan cara yang sukar diterangkan. Seperti seseorang yang terlalu penat untuk terus menyembunyikan rasa lelahnya sendiri. Ada beberapa saat di mana dia kelihatan seperti mahu berkata sesuatu, tetapi akhirnya hanya menarik nafas perlahan dan kembali diam, dan mungkin kesunyian seperti itu lebih berat daripada tangisan sebab ia tidak meminta perhatian sesiapa. Ia cuma wujud, perlahan-lahan, memenuhi ruang. Pemandu di depan akhirnya menoleh sedikit sambil memegang stereng. Suaranya perlahan, hampir tenggelam dalam bunyi enjin dan hujan renyai di luar. "Balik rumah ya?" Amy tidak terus menjawab,
hanya mengangguk kecil tanpa memandang ke depan, dan kereta itu mula bergerak perlahan meninggalkan dewan yang lampunya satu demi satu mula dipadam. Sementara di kaki 5 luar bangunan, orang masih berjalan tanpa berhenti. Tidak ada siapa benar-benar tahu apa yang sedang bermain di dalam fikiran wanita di tempat duduk belakang itu. Dan mungkin memang begitulah hidup akhirnya berlaku kepada sesetengah orang. Dunia terus bergerak, terus bercakap, terus ketawa. Sementara ada manusia yang perlahan-lahan mula berdiri diam di tempat yang sama. Terlalu lama. Sampai akhirnya tiada siapa sedar mereka sebenarnya sudah lama tertinggal. Sebuah pasar raya hampir waktu tutup. Pekerja mula menolak troli besar kembali ke stor satu demi satu. Bunyi roda troli bergesel dengan lantai kedengaran perlahan di antara lorong yang semakin kosong. Lampu putih di bahagian makanan sejuk masih menyala terang. Sementara lagu lama dimainkan sangat perlahan dari pembesar suara atas siling. Tidak cukup kuat untuk benar-benar didengar, tetapi cukup untuk tinggal samar di udara. Beberapa pelanggan terakhir berjalan tanpa tergesa-gesa, mengambil barang, melihat harga, kemudian bergerak ke kaunter pembayaran. Mesin pengimbas berbunyi pendek setiap kali kod bar disentuh. Pintu otomatik di depan terus terbuka, kemudian tertutup semula, terbuka, kemudian tertutup lagi, seperti semuanya masih bergerak tepat mengikut waktunya sendiri. Di luar kaca besar pasar raya, deretan kereta terus melintas di jalan utama. Lampu merah bertukar hijau, hijau bertukar merah, orang datang dan pergi tanpa saling mengenali, dan di satu sudut berhampiran peti. Sejuk beku, seorang wanita bertopi gelap dikatakan berdiri terlalu lama tanpa mengambil apa-apa, hanya memandang ke arah lagu lama yang sedang bermain dari jauh. Wajahnya hampir tidak diperhatikan sesiapa. Seorang pekerja lalu di sebelah sambil menyusun kotak minuman. Seorang budak kecil berlari menarik tangan ibunya. Dua remaja ketawa sambil melihat telepon mereka. Tidak ada siapa benar-benar berhenti untuk melihat wanita itu, tetapi untuk beberapa saat, dia hanya berdiri di situ, diam, seolah-olah sedang mendengar sesuatu yang orang lain sudah lama berhenti dengar. Dan mungkin, menurut sesetengah orang, ada manusia yang perlahan-lahan terasa seperti datang dari masa yang lain. Masa di mana suara mereka pernah memenuhi radio. Wajah mereka pernah tergantung di dinding kedai. Nama mereka pernah disebut dengan begitu mudah oleh seluruh negara. Sebelum semuanya bergerak terlalu jauh ke depan, sementara lagu itu terus bermain perlahan di ruang hampir kosong itu, dan dunia di sekelilingnya tetap berjalan seperti biasa, tanpa pernah benar-benar sedar. Ada seseorang yang masih berdiri di tengah semua pergerakan itu. Coba mengingati bagaimana rasanya ketika orang masih mengenali namanya dengan jelas,